disebut sebagai healing crisis ataupun krisis kesembuhan, dan juga bagaimana nak menangani, apakah rukun-rukun dalam kesembuhan dan sebagainya. InsyaAllah ya, tuan-tuan siapkan nota. Ilmu ni sangat penting ya, ilmu ni sangat penting untuk kita didik jaringan kita. Dan kita ni bila kita buat business network ni, kita bukan saja orang MLM, kita bukan direct selling saja, tapi kita kena macam menguasai ilmu-ilmu nutrisi ini supaya bila kita bercakap tu berfakta ya, tepat dan meyakinkan orang. InsyaAllah ilmu-ilmu tambahan seperti ini sangat perlu. Anda kena jadi macam seorang nutritionist lah, seorang pakar nutrisi atau seorang kurangnya mempunyai pengetahuan ya, yang baik ya, dalam bidang nutrisi. Okey, sekarang soal tajuk yang pertama ataupun isi poin yang pertama yang saya nak terangkan malam ini, itu soalan pertama, iaitu apa itu nutrisi ya? Apa itu nutrisi? Itu soalan asas tu. Kita jual produk-produk nutrisi seperti AG Sera, AG Brock dan lain-lain, tapi kita tak faham apa dia nutrisi ya? Apa maksud nutrisi? Nutrisi ialah pemakanan yang berkhasiat dan seimbang untuk tubuh badan. Itu ringkasnya ya. Ringkasnya nutrisi itu adalah pemakanan yang berkhasiat dan seimbang untuk tubuh badan. Dia merupakan suatu keperluan kepada tubuh badan manusia untuk kekal sihat ya, secara berpanjangan dan mencegah daripada serangan penyakit. Okey, yang keduanya ialah nutrisi ini dia bukan ubat, dia bukan ubat-ubatan. Ubat-ubatan yang masukkan ialah ubatan kimia. Dia bukan ubat-ubatan kimia. Ya, tetapi ia berfungsi untuk membantu tubuh menyihatkan tubuh secara keseluruhannya. Maksudnya kena faham, nutrisi bukanlah ubat. Tetapi apabila diamalkan sebagai pemakanan, ia akan membantu tubuh menjadi lebih sihat. Ya. Dan menguatkan daya tahan tubuh. Okey. Jadi ini disebut sebagai nutrisi ini, dia menjadi suatu pemakanan yang lengkap ya, dia berkonsep selular ya, iaitu berfungsi apa dia? Bila kita amalkan nutrisi ini, apa kesan dia pada tubuh? Pertamanya, ia akan melakukan proses pembersihan kepada sistem usus kita. Bila kita ambil mana-mana produk nutrisi, ia akan melakukan proses pembersihan kepada sistem usus kita. Ia akan bertindak sebagai bahan antioksidan. Ia akan bertindak sebagai bahan antioksidan yang akan menetralkan aktiviti radikal bebas yang boleh mencetuskan pelbagai penyakit termasuk kanser. Jadi dia biasanya nutrisi, termasuklah produk-produk AG Nutrition mengandungi bahan antioksidan yang sangat tinggi yang menjadi keperluan pada tubuh ya, untuk berhadapan dengan serangan ancaman patogen atau virus ya, pada hari ini. Okey, kemudian nutrisi yang kita ambil ini akan membantu meningkatkan penyerapan zat-zat nutrien ke dalam tubuh. Bila kita ambil AG Sera kan, atau AG Brock ataupun minum yang lain-lain, maka berlakulah proses pembersihan kepada tubuh secara keseluruhannya. Jadi ini akan membantu meningkat. Bila dah tubuh tu bersih, maka daya penyerapan zat-zat nutrien yang kita makan itu akan lebih cekap dalam dipanggil efisien ya. Cekap ya, dari daya penyerapan dia ke dalam sel itu akan lebih cekap. Kemudian nutrisi yang kita ambil akan membantu untuk membaik pulih dan menghidupkan sel-sel yang rosak ya. Itu dia kan, kita tengok situ ya. Maknanya nutrisi yang kita ambil, apa fungsi dia? Membantu membaik pulih dan menghidupkan sel-sel yang telah rosak dan mati ya, dan menggalakkan pertumbuhan sel-sel baru. Itu pentingnya ya, kita mengambil nutrisi ini insya-Allah. Kemudian nutrisi ini yang kita ambil ini, produk-produk AG yang kita ambil ini, yang saya sebut sebagai nutrisi ini, ia akan membantu tubuh untuk melakukan proses self healing. Self healing. Apa dia self healing? Maknanya penyembuhan sendiri. Kenapa? Kerana tubuh kita memang berupaya, mempunyai keupayaan yang Allah telah berikan, kekuatan fitrah dipanggil ya, kekuatan fitrah manusia. Dia berupaya, sel-sel tubuh kita ni berupaya ya, sistem pertahanan, sistem tubuh kita ini berupaya untuk memperbaiki dan memulihkan serta melakukan penyembuhan sendiri atas tubuh kita. Sebab tu kadang-kadang kita demam, tak makan ubat pun baik. Kita batuk, tak makan ubat pun baik. Betul tak kan? Kan? Jadi kenapa? Kerana keupayaan tubuh kita untuk melakukan proses penyembuhan sendiri atau sebagai self healing. Jadi mana yang lebih baik? Adakah kita nak sihat
nak sembuh dengan mengambil ubat-ubatan kimia, ataupun kita nak sembuh dengan hanya mengambil nutrisi saja. Nutrisi ini bila dia ambil, dia akan membantu tubuh kan untuk melakukan proses pembaikan, penyembuhan. Itu yang paling penting sekali, ya. Sebab tu kita tengok macam mana dengan pengambilan AG Sera, tiba-tiba pesakit buah pinggang ni dah tak payah lagi dialisis. Nampak tak? Dia bukan ubat pada sakit buah pinggang tadi, tetapi dengan proses pembersihan yang dijalankan, proses pembaikan yang dijalankan, akhirnya buah pinggang tu sebenarnya boleh berfungsi balik dah seperti sedia kala. Nampak tak? Sebab itulah kita ni kena amalkan perbuatan ini secara berterusan. Okey. Jadi penyakit ini sebenarnya, ini yang kita bahasakan, dia boleh sembuh dengan sendirinya, ya, dengan syarat mengambil bahan-bahan yang betul. Penyakit sini dia boleh sembuh dengan sendirinya dengan mengambil bahan-bahan yang betul. Ini disebut sebagai sihat tanpa ubat. Sebab tu saya selalu tanya tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan nak sihat dengan ubat ke? Tuan-tuan perempuan nak sihat tanpa ubat? Tentu kita semua nak sihat tanpa ubat, kan? Kalau kita nak, mana ada orang sihat dengan ubat? Ada tak kita tengok orang makan darah tinggi sehat? Adakah kita tengok orang kecil manis, kan, yang makan, yang ambil insulin, orang ambil ubat cair darah, kan? Kemudian macam orang ambil painkiller setiap hari. Adakah mereka dalam keadaan sihat? Tidak, kan? Kan? Jadi sebab itulah kita nak memastikan tubuh kita mengambil sesuatu yang benar-benar bersih, selamat, kan, dan tidak menjejaskan tubuh kita dalam jangka masa yang panjang. Alright. Jadi seterusnya, nutrisi ini membantu menstabilkan selera makan. Kalau orang yang tidak ada selera makan, nutrisi akan membantu untuk meningkatkan selera makan. Tapi kalau orang itu, dia seorang yang pemakan, nafsu makan dia tinggi, bila dia ambil AG Sera, contoh AG Pro, dia akan dapati selera makan dia berkurangan. Yang kurang selera makan akan bertambah. Yang selera makannya terlalu tinggi, nafsu makannya tinggi, dia akan mendapati dia dah boleh mengawal selera makan dia dengan mengambil nutrisi. Kenapa? Kerana dia akan datang rasa kenyang. Sel-sel kita ni bila dia dah cukup dia punya nutrisi dia, maka dia bagi isyarat pada otak yang dia dah kenyang. Otak pun bagi tahu kita, kan. Sebab itu kadang-kadang kita makan dalam keadaan kita dah kenyang pun. Jadi dengan sendiri dapat membantu untuk dapatkan berat badan yang ideal, kan. Itu yang paling penting sekali, kan. Kemudian mengelak daripada obes, dan sebagainya, kan. Kan, itu yang jadi menjauhi penyakit lah. Alright. Kemudian nutrisi ini, tuan-tuan dan perempuan, adalah sumber tenaga kepada tubuh. Ya, ia adalah sumber tenaga, energi kepada tubuh badan. Sebab itulah kita kena ambil setiap hari. Sebab bila kita ambil, dapat kita tengok, bila kita ambil produk-produk ni, kita rasa tubuh badan kita lebih bertenaga daripada biasa. Sebelum dulu sentiasa lemah je, kan, mengantuk, orang kata mudah mengantuk, keletihan bila balik kerja dan sebagainya. Tapi bila dah amalkan produk nutrisi AG, jadi kita dapat rasa tenaga kita berkekalan, ya, ataupun dapat mantap, tenaga yang mantap. Kemudian nutrisi juga seterusnya berfungsi untuk mencegah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup, kan? Penyakit-penyakit yang berkaitan dengan gaya hidup atau gaya pemakanan kita setiap hari, kan? Sekurang-kurangnya kalau orang yang dia malas bersenam, kalau dia mengamalkan nutrisi yang terbaik, maka dia dapat membantu orang kata melancarkan peredaran darah dan sebagainya, ya. Alright. Kemudian yang seterusnya, nutrisi mampu meningkatkan tahap imunisasi tubuh. Mana daya tahan badan kita secara keseluruhannya perlukan nutrisi-nutrisi yang terbaik ini, ya, untuk meningkatkan imunisasi. Sebab zaman sekarang imunisasi manusia runtuh. Jadi bila kita kembali mengamalkan pola pemakanan yang betul, mengambil nutrisi yang baik ini, maka daya tahan nutrisi kita akan meningkat. Okey, seterusnya, ya, kita kena faham konsep anda adalah apa yang anda makan. Betul, kan? Kalau kita makan benda-benda yang tak baik, yang tidak menyihatkan, maka badan kita jadi tak sihat lah. Tapi kalau kita ni tak dapat nak mencegah diri kita, kan? Minta maaf, ada tak apa ni? Tak apa. Okey. Kita ini macam balik pada tadi, ialah kita adalah apa yang kita makan. Jadi kalau kita ambil yang baik-baik setiap hari, insya-Allah. Kenapa kita perlu ambil apa yang kenapa perlu diamalkan nutrisi hari ini? Sebab pemakanan kita hari ini tidak dapat lari daripada bahan kimia, kan? Bahan-bahan berbahaya. Dalam semua makanan kita ni, termasuk beras, ayam, bahan awet dan sebagai pewarna, perasa tiruan dan sebagainya.
Okey, kemudian pengambilan nutrisi akan membantu meningkatkan paras metabolisme tubuh, ya. Jadi ini akan meningkatkan dia punya daya pembakaran, kuasa pembakaran tubuh. Jadi bila metabolisme rendah, ya, jadi menyebabkan berlaku obes, berlaku kegemukan, berlaku orang kata apa? Tenaga tidak dapat dibakar dan sebagainya. Jadi tubuh jadi letih lesu dan sebagainya. Okey, seterusnya nutrisi akan membantu keseimbangan hormon dalam tubuh. Untuk kestabilan dan keseimbangan hormon dalam tubuh perlu mengambil nutrisi, dan juga yang terakhir, nutrisi ini membantu proses detoksifikasi tubuh, pengecahan toksin daripada tubuh, ya. Jadi itulah sebab tu kita tengok kebanyakan individu, orang ramai dia lebih cenderung membeli makanan-makanan segera. Kan pergi McDonald, pergi KFC, pergi beli ayam mas, nampak kan? Makanan dia lebih cenderung membelanjakan duit dia untuk membeli ada kok ni, minta maaf saya kena ni. Sekejap maaf ni kawan dia tak tahu kata saya buat Zoom malam ni. Itu prospek juga tu. Tengok tiba-tiba call saya, ya, kawan universiti. Alright, okey, sambung balik, ya. Tadi saya sebut apa tadi? Kebanyakan individu hari ini dia cenderung membeli makanan-makanan segera berbanding dengan nutrisi. Jadi sebab itulah kita kena buat kerja dakwah ini, ya, menyebarkan produk-produk yang baik supaya ini kerja dakwah juga, dakwah kesihatan dipanggil, ya. Dakwah ekonomi, dakwah kesihatan, insya-Allah. Alright. Jadi sekarang ni kita masuk kepada topik seterusnya, iaitu apakah dia yang disebut sebagai rukun kesembuhan. Rukun kesembuhan, ya, rukun kesembuhan. Kan bila kita jumpa orang, dia tanyakan produk ni boleh bagi baik ke? Kalau saya makan produk ni kecil manis saya hilang ke? Tu kan. Ni kalau saya makan produk ni, saya ni cuci buah pinggang boleh baik ke? Macam-macam orang bertanya. Jadi kena faham rukun kesembuhan. Itu yang pertama sekali ialah Allah ialah Tuhan Asy-Syafi. Itu jawapan dia kita. Allah itu ialah Tuhan yang maha menyembuhkan, bukan produk, bukan manusia, bukan makhluk. Kan? Itu adalah ikhtiar. Yang pertama itu dipanggil rukun kesembuhan yang pertama tu. Kena ingat Allah ialah Tuhan yang maha penyembuh, Tuhan yang menyembuhkan. Okey, ya, bukan doktor, bukan pakar. Kan? Jadi yang bergantung pada makhluk. Itu yang pertama. Jadi bila ambil produk, suruh baca bismillah, suruh berselawat atas Nabi dan sebagainya. Kemudian itu yang pertama. Yang keduanya ialah maknanya rukun kesembuhan itu ialah dengan mengambil ubat yang betul. Ubat ni ialah pemakanan yang betul lah, atau nutrisi yang betul lah, kalau saya sebut sini, kan. Bukan saya merujuk pada ubat kimia, ya. Mengambil ubat yang betul. Kadang-kadang macam contoh AG, kita contoh orang yang baik tadi tu, yang nak potong kaki pun tiba-tiba tak jadi potong kaki, kecil manis dia dah stabil, kaki dia yang dah gangren tiba-tiba kering dan orang kata yang nak potong tak jadi potong, cantik balik kaki dia itu kerana mengambil bahan nutrisi yang betul, iaitu ekstrak daripada buah zaitun contohnya, kurkumin contohnya, daun jinima contohnya, buah tin yang ada dalam Agibrok contohnya, sebagainya lah, ya. Jadi itu contoh dipanggilkan yang betul tu ada dalam produk-produk nutrisi ni, insya-Allah, ya. Yang ketiganya, rukun kesembuhan yang ketiga ialah kena yakin. Kena yakin, ya. Itu dia katakan. Bila contohnya kalau dia tengok produk, dia sendiri tak yakin dengan produk, ya, maka susahlah dia nak mengalami kesembuhan. Dia tak yakin dengan kita, dia tak yakin dan tak yakin pula pada bahawa setiap penyakit tu ada ubatnya, dia tak yakin. Kan? Jadi dia tak boleh ragu-ragu, itu dia kata dalam rukun kesembuhan ni kita tak boleh, kita yakin, insya-Allah. Walau kita berserah pada Allah dengan penuh keyakinan. Itu dipanggil, ya. Kena yakin dengan produk, ya, yang kita tawarkan pada dia. Kan? Sebab tu nak yakin tu kena bagi penerangan, ya, yang lengkap tentang produk. Itu rukun kesembuhan yang ketiga. Rukun kesembuhan yang keempat ialah amalan berterusan. Dia tak boleh makan sekejap tidak. Mana itu katakan, kan? Maknanya mesti amalan berterusan, ya, diamalkan secara berterusan. Itu termaktub dalam rukun kesembuhan. Kalau tidak, maknanya kalau ubat-ubat kimia dia lain, kan, tak perlu diamal berterusan kerana dia berbahaya. Tetapi kalau dalam bab nutrisi diamalkan berterusan untuk kesihatan yang berpanjangan. Kenapa? Kerana dia dalam nutrisi ini dia semuanya bahan-bahan selamat, semua bahan organik, semua bahan alami. Jadi dia mengambil masa yang lebih panjang. Tapi dia, orang kata, tidak merosakkan tubuh.
Dia bersifat konstruktif. Dia membina, dipanggil. Konstruktif itu mana dia bersifat membina, ya, menjaga, memelihara. Dia tidak merosakkan, ya. Itu sebab tu kita nak yang mana, ya? Adakah kita nak suatu yang orang kata apa, nak bagi baik sebelum penyakit tapi dia merosakkan sistem badan kita sekeseluruhannya, kan? Okey, ya, maknanya di situ. Alright, ya. Kemudian kita rukun kesembuhan itu juga ialah kita mesti berubat dengan produk-produk ubatan yang halal. Itu juga termasuk dalam rukun kesembuhan. Berubat dengan ubatan atau produk-produk yang halal. Itu sumber mesti halal, ya. Okey, seterusnya, ya, yang terakhir ialah dia mesti mengambil dengan dos yang cukup. Contohnya kalau katalah dos tu bukan yang terakhir, ya, itu yang seterusnya, dos yang cukup. Contohnya kalau orang yang sakit mungkin dia kena ambil Egisera tu paling kurang 2 sachet satu hari atau kadang-kadang sampai 4. Kalau kena kanser dan sebagainya sampai stage 4, takkan ambil 2 aja, dia kena sampai 4. Egibrok dan sebagainya, kan, dia kena dalam dos yang lebih tinggi dan sebagainya, kan. Itu kalau itu dia katakan dos yang mencukupi. Kepala bagi orang sihat paling kurang 1 sachet satu hari bagi orang yang sihat, ya. Dia tengok kalau penyakit kronik kan sebenarnya dia kena lebih sikit. Okey, kemudian itu dipanggil sebagai dos. Dan yang terakhir itu ialah DOC. Rukun kesembuhan itu dipanggil syarat-syarat kesembuhan, ya. Termasuk dalam syarat-syarat kesembuhan itu DOC. Apa dia DOC? DOC ialah direction of cure. Mana bila nak sembuh suatu penyakit itu, dia akan berlaku tindak balas. Itu juga termasuk dalam syarat-syarat kesembuhan, ya. Maknanya nak sembuh, dia tak akan terus sembuh. Dia akan berlaku tindak balas dulu. Macam orang kena gangguan jin, kan, bila dia nak kena, masa diruqyahkan tu dia akan berlaku perlawanan, dia menentang. Jadi macam tu juga tindak balas, ya, bagi penyakit ni dia tak akan pergi mudah, dia akan berlaku respon dan tindak balas itu. Tindak balas ini dia berlaku secara makro dan dia berlaku secara mikro, ya. Makro tu secara meluas, makro tu maknanya kalau kita ambil Egisera, kan, dia pergi kepada organ-organ utama dulu, kan, seperti jantung kita, kan, darah kita, perut kita, usus kita, sebagainya, dia pergi. Tapi mikro tu apabila dia mula pergi kepada tempat-tempat yang spesifik yang terjadinya kesakitan, kan, dia mula membongkar penyakit-penyakit yang secara dalaman dalam badan kita tu. Dia punya detect, ya, tempat-tempat yang betul-betul sulit dan di tempat-tempat yang tersembunyi tu. Itu dia kata mikro, ya, dia pergi cari tempat-tempat yang kecil-kecil ni untuk dipulihkan masalah itu, ya. Alright. Kemudian kalau kita tengok produk AG Nutrition ni seperti Egisera, Egibrok dan lain, semua bersifat campuran. Dia panggil mix, ya, gabungan beberapa bahan herba dan buah-buahan. Dia bukan bersifat herba tunggal, ya. Jadi ini yang kena faham, sebab ada orang kata, oh, ni doktor tak bagi makan ini. Contoh dia kata Egisera, doktor tak bagi makan sebab ada bahan daripada gandum dan sebagainya. Tidak, sebenarnya boleh makan. Sebab dia bukan 100% daripada gandum. Dia melibatkan 8 jenis herba. Jadi bila dia bukan herba tunggal, kan, segitu. Contohnya kalau ada orang jual produk gandum saja, itu lainlah. Kan, tapi ini bukan produk daripada yang mengandungi herba tunggal. Dia terdiri daripada gabungan beberapa jenis bahan, ya, alami. Jadi menyebabkan bila dia ambil macam tu, jadi tidak timbul tak boleh ambil ni, tak boleh ambil ni, tak boleh ambil ni, sebab dia dalam orang kata adunan atau sukatan yang tertentu. Maknanya di sini Egisera ke Egibrok ke produk lain ke, ada semua boleh diambil oleh pesakit, boleh diambil, ya. Itu ya. Jadi tak ada yang kadang-kadang itu alasan saja. Dia kata doktor tak boleh ambil ni, contoh sebab ni ada dalam bukan, ya. Melainkan kalau kita gunakan herba tunggal saja dalam tu, ya. Kalau satu herba saja, herba tu dia tak boleh ambil. Contoh katalah spirulina. Dalam tu ada spirulina saja, dan doktor nasihat tak boleh kalau pesakit buah pinggang ambil spirulina sebab dia jadi pekat darah. Dia memekatkan darah. Yang tu saya setuju sebab dia herba tunggal, ya. Alright, ya. Okey, kemudian kita akan pergi kepada apa yang disebut sebagai krisis kesembuhan. Ya, ni tajuk di hujung, Tuan-tuan masih follow lagi ke? Kan? Okey, alhamdulillah Pak Long angkat tangan, ya. Masih follow, Okey, krisis kesembuhan. Okey, kita nak tahu apa itu krisis kesembuhan. Kalau sebut krisis kesembuhan ataupun healing crisis itu apa makna dia krisis kesembuhan ni? Kita dah kata, oh, ini kamu makan ni jadi krisis kesembuhan ni. Okey, krisis kesembuhan tu ialah, ya, terjadi, ya, daripada proses pembersihan, ya, dan pembinaan semula sel-sel dalam badan. Ya, nak pergi faham ni.
Maknanya krisis kesembuhan terjadi ya apabila berlaku proses pembersihan dan pembinaan semula sel-sel badan kita yang telah rosak akibat daripada aktiviti radikal bebas khususnya. Kan? Jadi maksudnya bila kita dah mula ambil nutrisi, berlakulah proses pembersihan, berlaku proses pembinaan semula sel-sel dalam badan dan menunjukkan respon-respon yang tertentu, tindak balas yang tertentu. Ya, yang kadang-kadang mendatangkan kesakitan. Jadi krisis kesembuhan ini baik ke tidak? Bererti krisis kesembuhan ini adalah sesuatu yang baik. Kena bagi faham. Jadi kalau orang kata saya ambil ni saya sakit kepala, baguslah tu. Cakap macam tu. Jangan kita kata tak boleh ambil lah tu, kena berhenti. Saya ambil jadi pening. Jadi pening, berpusing-pusing keliling. Jadi saya tak boleh ambil ni. Kita jawab baguslah tu kerana terjadi krisis kesembuhan. Kalau krisis kesembuhan tak terjadi, orang akan kata tak ada apa-apa pun. Saya makan dah berkotak-kotak, tak ada apa-apa pun. Jawapan kata macam tu pula. Jadi bermakna dia akan diawalkan bagi orang-orang tertentu bagi orang-orang tertentu berlaku krisis. Setiap orang akan mengalami krisis kesembuhan. Cumanya sama ada pada kadar yang ringan, pertengahan atau berat. Ya, semua orang akan mengalami krisis kesembuhan. Ya, tapi pada kadar yang sama ada ringan, pertengahan ataupun berat. Ya, jadi dan di sini juga menandakan, semasa krisis kesembuhan itu menandakan berlakunya proses penyingkiran toksin yang telah lama terkumpul dalam badan kita. Okey, sekarang ni, tuan-tuan bayangkan macam ni lah. Ibaratkan badan tuan-tuan macam sebatang paip besi yang dah terbiar berkarat. Kan? Berkarat. Sebatang paip besi yang terbiar berkarat. Lepas tu kita masukkan bahan anti karat dalam besi itu. Apa jadi, Pak Long? Bila kita masukkan bahan anti karat dalam paip besi itu, maka bahan-bahan karat tu akan luruh semuanya. Betul tak kan? Bahan tu yang kita toksin. Bila kita ambil Agicera Jibrok tu, maka bahan-bahan toksin yang berkumpul dalam tubuh tu akan yang terkumpul lama dah. Bertahun-tahun dah ikut umur kita tu, dia akan terlerai. Dia akan berkumpul-kumpul. Dan kadang-kadang berkumpul tu terlalu banyak menyebabkan berlaku penyumbatan. Dekat situlah yang wajib kita kena, yang nasihatkan minum air yang banyak atau yang mencukupi. Kalau dia dah ambil Agicera Jibrok tapi dia tak minum air cukup, maka berlaku healing crisis, krisis kesembuhan yang berat. Kerana air itu akan membantu macam kalau kita bersih apa pun, air itu membantu untuk proses melancarkan, melancarkan. Air itu sangat penting. Ya? Jadi, orang kita ni dia kurang minum air. Ya? Jadi, kalau bagi pesakit berpinggang yang tak boleh minum air banyak, dia minum sedikit-sedikit tapi kerap. Ya? Untuk bantu proses melancarkan balik. Ya? Jadi, maksud saya ni, sewaktu proses pembersihan, sewaktu berlaku penyingkiran toksin daripada tubuh, sewaktu berlaku proses pembinaan semula sel badan, sewaktu itulah terjadinya krisis kesembuhan. Ya, saya petik daripada kata-kata seorang pakar nutrisi daripada Jepun, namanya Profesor Yoshio Niwa. Beliau sebut macam ni, dia adalah pakar nutrisi dalam nutrisi molekul. Dia kata, apabila kita mula mengambil nutrisi, ia akan bertindak balas. Ya, Profesor Yoshio ni sebut, apabila kita start saja ambil nutrisi, ia akan bertindak balas dengan oksigen yang ada dalam badan kita. Nutrisi ini akan bertindak balas dengan oksigen yang dah ada dalam badan kita. Dia bekerjasama sebenarnya dengan oksigen. Oksigen ni penting, kan? Jadi yang ada dalam badan kita, dan tindak balas ini akan merangsang organ badan kita untuk menjalankan proses pembersihan. Nampak dengan oksigen, dengan air yang kita minum ni, gabungan oksigen dengan air yang kita minum ini akan dalam badan ni akan membantu proses ini terjadi, dan dia akan merangsang organ untuk menjalankan proses pembersihan dan penyingkiran toksin dalam badan yang telah lama terkumpul dalam badan kita. Jadi proses ini terjadi untuk kenapa proses ini terjadi? Sebab nak ganti balik tisu-tisu lama kita dengan tisu-tisu baru. Itu dia. Itu yang penting sekali, kan?
Nak ganti tisu lama dengan tisu baru. Kan? Tilam lama ganti baru. Kan? Alright. Jadi itu yang penting. Okey. Kemudian antara tanda-tanda nyah toksin ni dia berlakulah macam ruam. Kalau dia buang toksin ini melalui kulit. Kulit kita tersumbat kan dengan liang-liang kulit kita tersumbat. Bakulah ruam. Kemudian kadang-kadang kalau banyak sangat toksin di perut, di bahagian usus kita, kolon kita kotor, maka akan berlaku sedikit cirit-birit. Tu ada orang kata ambil, kenapa saya tak boleh ambil kerana dia cirit-birit. Cirit-birit tu bukan salah pada produk. Kalau benda basi je yang menyebabkan cirit-birit, benda yang ada kuman atau yang bakteria jahat yang menyebabkan cirit-birit. Tapi produk kita bukan ada bahan seperti itu. Jadi bukan cirit-birit, tapi sebenarnya berlaku pembersihan yang banyak di usus. Jadi dia keluar keladak-keladak tu, kotoran-kotoran tu. Dan dia akan banyak kencing, dia banyak berpeluh dan lain-lain. Okey. Macam saya kata tadilah, badan kita tu macam sebatang paip. Jadi bila dah keluar terhaki semua, barulah dapat dikeluarkan. Ya. Sebab tu kadang-kadang ada masa kita rasa lebih teruk lah. Okey. Jadi proses tu terjadi. Proses healing crisis ni dia terjadi dengan 4 cara. Pertama, dia akan dari dalam dia keluar. Maknanya kadang-kadang ada orang ambil dia lebih banyak bersin, dia banyak muntah, dia banyak cirit-birit, dia banyak kencing, dia banyak berpeluh, dia keluar ruam. Keluar ruam itu maksudnya daripada dalam ke luar. Yang keduanya dari atas ke bawah. Maknanya dia mula sakit kepala dia ambil. Lepas tu dah sakit kepala. Dia jadi macam tekak dia kering je. Tekak kering je. Tu dia turun dah ke bawah dah. Lepas tu dia pergi ke bahagian dada dia. Ada yang kata sejak ambil dia jadi sesak napas sikit. Sesak napas. Dia turun ke dada. Nampak Lepas tu dia turun bawah lagi. Dia kata banyak angin. Perut dia jadi sembuh pula. Dia kata. Itu adalah dari atas ke bawah. Lepas tu dia kata tiba sakit pinggang pula. Ada yang tiba-tiba jadi sakit lutut. Kemudian ada kadang-kadang dia jadi nak sakit di bahagian telapak kaki. Itu adalah berlaku mana healing crisis daripada atas ke bawah sampai ke telapak kaki itu penyakit itu hilang. Nampak Dia turun dari atas ke bawah. Tadi dari dalam ke luar, yang kedua dari atas ke bawah, yang ketiganya ialah dia sakit tu kadang-kadang dia berpindah-pindah. Ada orang kata, sekejap saya sakit sini, sekejap sakit sini, sekejap sakit dada, sekejap sakit pinggang. Sekejap sakit di bahagian hari-hari. Dia kadang-kadang penyakit itu dia berlaku dia berpindah randah. Sementara dia nak keluar tu dia berpindah-pindah dari badan kita. Kan? Itu juga merupakan healing crisis. Jangan risau. Dan yang terakhir yang selalu terjadi ialah pengulangan sejarah. Apa dia pengulangan sejarah? Dulu dia pernah accident teruk Jadi kaki dia patah ke apa ke, lepas tu dia dah bertahun-tahun dah. Dia sebenarnya kaki dia tu tak sihat. Jadi bila dia ambil produk-produk kita, tiba-tiba dia akan pergi detect tempat yang sakit tadi untuk memulihkan. Itu dia kata memulihkan sel-sel atau tisu dekat situ. Jadi bila dia usaha untuk pulih, maka sakit yang tempat dia kemalangan dulu muncul balik. Itu juga boleh terjadi. Kan? Jadi gitu. Jadi teruskan pengambilan, apa yang nak buat? Teruskan pengambilan, jangan berhenti. Ya, kerana jangan berhentikan sebab kalau tidak nanti proses penyembuhan itu akan terhenti juga, Alright, jadi itu yang kita nak tekankan. Okey. Jadi kesimpulannya krisis kesembuhan ini sangat baik, sangat baik. Alright, jadi itu dia. Kemudian simptom setiap orang yang mengambil itu simptom-simptomnya berbeza-beza. Ada yang terjadi dari awal, mula-mula ambil dah terjadi dah. Ada orang terjadi di peringkat pertengahan, masa mula dia ambil okey. Pertengahan tiba-tiba dia kata jadi macam ni. Itu juga adalah simptom dia. Dan yang ketiganya, ada yang datang lama dia punya simptom dia, ada yang sekejap je. Ada yang dia kata saya dah makan berbulan, tak masalah duk sakit lagi badan saya tu. Itu menunjukkan bahawa healing crisis tu terjadi lama pada diri dia. Kan, bukan maknanya tak sesuai, tak ada istilah tidak sesuai, tapi istilahnya ialah dia kena bersabar kerana terlalu banyak masalah yang berlaku dalam tubuh dia yang sedang dikesan alright, dia sedang dipulihkan, kita tengok tahap kerosakan tubuh macam kereta lah, kalau dah kena overhaul lama lah tersadai dekat bengkel kan. Macam itulah keadaannya. Biasanya healing crisis ni kan dia akan selesai dalam tempoh 1 hingga 2 bulan lah. Biasanya akan selesai dalam tempoh 1 hingga 2 bulan biasanya. Jadi apa yang terjadi? Apa tanda-tanda anda dah mengalami
perubahan yang baik. Apa tanda-tanda dia bagi tahu pada pelanggan-pelanggan anda? Iaitu yang pertamanya ialah tanda-tanda anda dah nampak semakin sihat. Pertama ialah tenaga atau energi badan bertambah. Anda rasa kuat, anda boleh berlari, anda boleh naik tangga, kan? Orang kata kan, mana boleh buat kerja, tak penat lagi, boleh keluar rumah, mesin rumput. Itu dia punya tenaga dia dah naik. Yang kedua ialah anda rasa peredaran darah anda lebih lancar, ya? Peredaran darah anda lebih lancar. Badan tak lengoh-lengoh lagi, tak kebas-kebas lagi, tak sakit-sakit lagi. Tak rasa kesakitan peradangan. Kemudian dari segi pembuangan anda lebih lancar, usus anda jauh lebih sihat. Kulit, yang sebenarnya ialah kulit anda akan nampak kelihatan bersih dan cantik. Itu tanda-tanda krisis kesembuhan itu dah berakhir dan badan anda jadi lebih sihat. Kemudian daya ingat anda akan lebih kuat lagi, lebih baik lagi. Daya ingatan anda boleh lebih cepat, mana lebih cerdas lah. Memori anda jauh lebih baik daripada sebelum ni. Kemudian anda akan dapati bahawa berlaku penurunan penyakit-penyakit. Penyakit-penyakit anda hadapi mula berkurang, ya. Jadi kadang-kadang kita tengok ada orang ambil, dia kata tak ada kesan pun, tak efektif pun. Kenapa? Jawab dia, tak berkesan pertama sebab tidak mengamalkan produk, tidak konsumsi produk setiap hari. Itu ya. Dia ambil berselang-seli, maka dia tidak akan memberi kesan yang baik. Yang keduanya, dia tidak ikut dos yang disuruh, yang diterangkan, dos yang sebenar, ya. Suruh ambil 2 satu hari, dia ambil 1 contohnya. Ataupun suruh ambil 1 setiap hari, dos tu dia kadang-kadang kan dia ambil separuh, pagi separuh, petang nak berjimat. Kan? Itu susah juga kan macam tu. Yang ketiganya, sebab tak efektif kerana kurang minum air. Ini banyak terjadi, ya, kurang minum air. Itu saya bagi-bagi ilmu ni, kalau anda jumpa ni, anda bagi nasihat ikut yang saya telah sebagi ni, ya. Yang keempat, takut. Dia takut bila berlaku krisis kesembuhan, dia takut. Ni rasa macam nak mati dah ni. Kemudian dia selalunya mengadu doktor. Doktor suruh berhenti, dia pun berhenti. Sedangkan dia mengalami krisis kesembuhan tu tanda-tanda nak baik, tapi dia takut bila sakit kepala ke, bila keluar jerawat ke, dia dah takut. Dia kata tak sesuai dengan dia terus berhenti. Maka tak efektiflah produk tu. Yang kelima, ya, dia terus mengamalkan gaya pemakanan yang tak sihat. Dia masih mengambil orang kata makan mi segera, makan burger, makan makanan-makanan yang tinggi bahan-bahan kimia. Minta maaf, dan dia pun merokok kan. Kan, dia terus macam tu kan. Jadi dia jadi akan makna melambatkan proses kesembuhan lah. Kan. Jadi itu dia. Kemudian yang keenam, dia selalu tidur lewat, ya. Jadi jangan tidur terlewat kan. Kalau pesakit-pesakit khususnya tidur awal lah malam, ya. Jadi terutamanya kan nasihat untuk membantu proses penyembuhan. Yang ketujuh, ya, biasanya tak efektif atau kerana ada penyakit-penyakit kronik yang dia kena amalkan dalam dos yang tinggi dan secara lebih lama daripada orang lain. Ya, kalau dia ada penyakit kronik, mana boleh sama dengan orang-orang biasa. Kencing manis ada, jantung ada, darah tinggi ada, buah pinggang ada, tiba-tiba nak sembuh dalam masa sebulan 2, tak boleh lah. Tidur memang tak boleh kurang daripada 5 jam, ya, sebaik-baiknya, ya. Kalau kita tengok, tak boleh kurang 5 jam. Kalau kita tidur, ialah kita bangun awal pukul 6 pagi, ya, katalah pukul 12 malam tu kita dah tidur pukul 11 malam. Tapi biasanya antara jam 11 sampai 2 pagi, dia waktu tidur yang dalam. Tidur ni, dia kena tutup semua lampu. Dia kena tidur dalam gelap, tak boleh ada cahaya. Jadi kalau anda tidur, ya, dengan ada cahaya, maka anda tidak akan dapat deep sleeping, dan tidak akan kalau tak terjadi deep sleeping, tidur yang dalam, dia tidak akan mengeluarkan satu hormon, ya, keceriaan, hormon panjang umur. Dia ada hormon panjang umur, sebab tu kita tidur tu dia akan keluar. Apa dia tu? Dipanggil hormon melatonin, ya, hormon melatonin, ya, yang akan keluar antara jam 11 malam sampai pukul 1 atau pukul 2 pagi. Kalau orang tu dia selalu tidur lebih daripada 2:30 pagi, dia akan kelihatan lebih tua. Kenapa? Kerana dia badan dia tidak merembeskan, ya, hormon melatonin, ya, sewaktu dia sebab dia selalu tidur melepasi waktu itu. Sebab itulah kita lepas pukul 2 pagi tu kita bangun, orang kata pukul 3 pagi, 4 pagi tu bangun bertahajud, tak ada masalah, ya, sebab waktu tu
kita dah tidur pada jam katalah pukul 11, pukul 1 tu, biasalah orang M&M ni dia susah nak tidur apa, tapi kena pasti janganlah tiap-tiap hari tidur lambat ya. Kalau kita ada masa terpaksa entertain, mana jauh sebagainya tak apa, tapi lepas tu pastikan mana ada masanya kita kena tidur awal ya. Alright kan. Jadi okey tu ya, kita kena faham Alright, seterusnya kadang-kadang orang yang minta maaf yang terakhir yang tidak efektif. Ni poin penting Yang tidak efektif kalau dia ambil nutrisi tak, dia akan kata saya makan tapi tak ada apa-apa. Itu. Dia mempunyai masalah emosi yang berat. Dia ada stres yang berat. Jadi semua bila dia makan semua dimakan semua benda tu. Orang kata apa? Menyebabkan apa orang kata apa? Ni kan. Dia tak jadi zat daripada badan kita. Dia tak bantu proses healing crisis. Contoh kalau orang yang stres ni, maka badan dia tu akan memerlukan vitamin C yang sangat tinggi untuk menstabilkan stres dia tu. Kan? Kalau dia ambil dos, orang stres ni ambil dos yang rendah, dia tak boleh membantu. Jadi sebab tu kalau orang kata tak efektif, selalunya dia ada tekanan emosi yang berat. Okey. Seterusnya kita tengok krisis kesembuhan ni. Apa tanda-tanda krisis kesembuhan? Yang pertamanya sakit kepala, disebabkan oleh tekanan darah naik. Ada masa memang kita tak fikir, sebab bila contohnya dia terlalu banyak toksin dalam badan dia, menyebabkan dia berkumpul dalam saluran darah tu. Bila kumpul dalam saluran darah tu, kalau dia tak minum air yang cukup kan, tekanan darah tinggi naik. Tekanan darah tinggi akan naik. Sebab tu ada yang kata saya ambil ni tekanan darah saya tinggi, tekanan darah saya naik tinggi. Itu sebenarnya bukan punca nutrisi, tetapi kerana toksin yang terkumpul tu telah menyumbatkan aliran atau menjadi pekat, tekanan darah tu meningkat. Okey Jadi maksudnya situ dia kena minum air kosong yang banyak dan kadang-kadang kena juga beriadah Yang keduanya, kalau krisis kesembuhan tu ditandakan dengan demam Demam, kalau orang ambil produk demam, itu menandakan imunisasi dia rendah. Ingat kalau orang tu kata saya ambil produk jadi demam, itu menandakan imunisasi dia rendah. Dan masa itu proses meningkatkan imunisasi sedang terjadi. Itu positif. Kalau dia kata demam, kita kata baguslah tu. Kalau dia kata saya ambil ini demam dah, baguslah tu. Itu menandakan sistem imuniti sedang meningkat. Yang ketiga, dia terjadi cerit-birit kerana terlalu banyak kotoran pada usus dia, pada perut dia. Yang keempat, dia jadi kembung perut sebab penghadaman dia lemah sedang diperbaiki. Yang kelima, berlaku ruam, jerawat, kelemumur. Ambil kadang-kadang produk keluar banyak kelemumur kan, gatal keluar banyak kelemumur kerana proses pengenyahan toksik tu juga sedang terjadi. Kemudian dia juga menandakan bahagian hati dia lemah. Kalau jadi ruam, jadi jerawat, jadi letih, jadi kelemumur yang banyak, jadi lendir, banyak keluar lendir-lendir, itu menandakan bahagian hati dia lemah, sedang berlaku proses pembaikan pada hati. Dan toksin itu kadang-kadang tidak dapat dikeluarkan. Jadi dia kena ambil dalam dos yang tinggi. Kemudian kadang-kadang orang jadi ambil, dia jadi hidung dia berdarah, pendarahan pada hidung. Jadi itu juga menunjukkan suhu badan meningkat. Jadi suhu badan meningkat dan kadang-kadang dia masalah kurang darah. Jadi teruskan pengambilan macam biasa. Seterusnya, kadang-kadang dia sakit otot, sakit sendi. Itu kalau dia kata saya ambil ni sakit sendi. Jadi krem, jadi sakit sendi, sakit otot, itu menandakan bahawa paras asid dalam tubuhnya tinggi. Dipanggil dia mengalami acidosis paras asid yang sangat tinggi dalam tubuh dia, toksin pula berkumpul di bahagian yang sakit tadi. Kan, jadi dia kena minum air yang kosong yang banyak, bersabar, insya-Allah akan pulih. Seterusnya dia kalau kita tengok terjadinya proses pembaikan kalau dia kata saya sakit tempat yang bermasalah, sedang berlaku proses pembaikan pada bahagian yang sakit. Ada orang dia kata susah nak tidur sejak ambil produk ni kerana sistem sarafnya kembali aktif. Kalau dia kata susah nak tidur, menandakan sistem sarafnya kembali aktif. Dia akan mengalami gejala sementara, itu susah tidur, mata terbuka aja kan, tak boleh nak tidur. Itu adalah sistem saraf dia yang lemah tu kembali aktif, lepas tu dia akan stabil insya-Allah. Kemudian ada juga wanita yang mengalami masalah kitaran haid yang berubah ataupun gangguan hormon ataupun peranakan sebagainya. Selepas mengambil, itu adalah kesan-kesan DOC sementara ataupun krisis kesembuhan sementara. Ada yang tiba-tiba dia kata jadi lapar, kan? Itu menandakan ada tekanan darah rendah. Kalau dia tiba-tiba jadi lapar, menunjukkan tekanan darah dia rendah.
dan metabolisme dia rendah, ya. Okey, yang seterusnya ialah ada yang jadi muan, loya, sebelit, jadi banyak sendawa. Itu menandakan sistem penghadamannya lemah dan juga masalah hati. Ada yang terakhir dia mengambil produk, dia jadi pembengkakan atau disebut edema, ya. Edema. Jadi itu menandakan buah pinggang ada masalah pada buah pinggang, ya. Jadi maksudnya situ proses pembaikan kepada bahagian buah pinggang sedang terjadi. Alright semua, ya. Alhamdulillah, ya.